Jadi kata Fadli, apabila saya sedang memandu bas dekat Tampines Road tengah pandu, saya pandu perlahan sebabnya jalan tu agak sempit dan lorong kecil. Saya toleh ke belakang buat seketika. Tengah memandu ni, toleh belakang tengok. Alangkah terperanjatnya bila saya toleh, betul-betul dekat belakang KC, dalam 2-3 seat belakang saya ada orang tengah duduk. Datangnya dari mana ni orang yang tengah duduk? Walhal bas saya tahu tidak ada orang pun. Saya bawa bodoh, teruskan perjalanan memandu. Teruskan lagi, mulut saya komat kamit membaca surah KC. Membaca surah kerana takut. Dan akhirnya habis saja baca surah, saya pun teruskan perjalanan. Pendengar Ria 89 FM, wanita yang duduk dekat belakang awal tadi tiba-tiba hilang dari pandangan. Misteri Jadwala. Buka pintu Daya. Daya, buka pintu Daya. Daya. Kejap. Ada apa ni? 3 bilik kau tutup ke buka tu? Tutup bah. Bagus. Bah, kenapa bah? Nanti aku cerita. Tolong aku tutup tingkat dapur. Ya. Tapi kenapa bah? Tutup tingkat dapur sekarang. Abah saya ketuk pintu bilik. Dia ketuk macam nak pecah pintu bilik. Saya buka, tanya, kenapa bah? Dia tanya saya balik, tingkat bilik kau tutup ke buka? Tutup bah. Bagus. Kemudian saya tanya lagi kenapa. Dia kata nanti tak penting. Kemudian dia suruh saya pergi dapur, tutup tingkat dapur yang dia nak tutup tingkat depan. Jadi apa sebenarnya yang berlaku? Kita tanya pada Hidayah yang berkongsi kisah ini. Ketika arwah nenek masih tinggal bersama dengan kami di rumah kami ini, iaitu di Pontian, Johor. Ketika arwah masih ada, saat-saat beberapa bulan sebelum arwah mengembuskan nafas yang terakhir, iaitu nenek saya, sebelum mengembuskan nafas yang terakhir, saya dengar cerita. Saya pun tak tahu, tapi ini dengar-dengar biasalah. Kalau bab-bab gosip ni akan sampai sepantas kilat KC. Jadi dengar cerita arwah nenek ni, dia ada pelihara saka, makhluk halus. Dan pada waktu itu abah saya memang tak suka dengan benda-benda gaib ni. Jadi abah tidak membantu, abah malah nak jauhkan diri daripada benda ni. Dan sebelum arwah nenek meninggal dunia, dia kata, nanti kalau aku dah mati, aku datang balik, kau janganlah marah aku. Begitu sekali pendengar Ria 89 FM. Ketika arwah nenek
sebelum mengembuskan nafas terakhir. Itu yang dia kata pada abah saya. Ketika dia cakap macam tu pada abah, saya ingat lagi dan saya masih ingat, dan kerana saya berada di sana. Dipendekkan cerita, bila benda ini diberitahu kepada seorang pakar perubatan, pakar ni buat pemeriksaan dan mendapati sememangnya kena berhati-hati, sebab ada sesuatu yang akan datang menghantui lah keluarga kami ni, akan memporak-perandakan keadaan keluarga kami. Jadi arwah nenek meninggal dunia dan pakar ni mengatakan nanti si arwah ni kononnya datang balik. Katanya di sini arwah akan datang balik ketika bulan mengambang penuh. Dalam masa 40 hari arwah meninggal pada waktu itu. Dalam masa 40 hari, pakar ni mengatakan dalam 40 hari ni korang kena awasi diri korang masing-masing. Ingat, dalam 40 hari ini kalau ada bulan mengambang penuh dekat langit, lebih baik korang tutuplah segala tingkap dalam rumah. Jadi itu yang berlaku. Abah saya suruh tutup tingkap, saya pun pergi tutup tingkap dapur kisi. Daripada bilik tu saya bangun dalam keadaan agak mengantuk sedikit, jalan pergi dekat dapur, cuba capai tingkap dapur nak tutup. Apabila saya sedang nak tutup tingkap dapur kisi, tengah nak tolak dan kunci tingkap tu dari dalam, alangkah terperanjatnya saya. Kemungkinan saya pada waktu itu telah pun ternampak arwah nenek saya yang dah lama meninggal dunia. Casey, saya nampak dekat tingkap ada susuk tubuh yang mana telah pun dikafankan, Casey. Sedang berdiri dekat luar tingkap, itu yang buat saya terpekik. Jadi selepas saya pekik, abah yang ada dekat depan lari sampai ke dapur dan tanya kenapa. Saya katakan tak ada apa-apa. Dia tanya lagi, barulah saya luahkan perasaan pada waktu itu. Saya nampak dengan jelas, nampak wajah, nampak bentuk tubuh, nampak ketinggian. Itulah kemungkinan arwah nenek saya. Pasal hantu lagi bagus. Sebab cerita pasal hantu, okey, cerita pasal orang sakit hati.